Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hari Rabu, hari yang cukup indah. Anda bersama saya Sugita dan juga Fiza Sabjahan. Anda sedang menonton Wanita Hari Ini. Seperti biasa, penonton-penonton setia Wanita Hari Ini, kami berharap anda dalam keadaan yang sihat-sihat saja dan dalam mood yang tenang, dan apa jua yang anda lakukan semoga ia dipermudahkan. Tapi ingat, SOP harus diikut sepenuhnya. Betul tu. Saya kira dalam keadaan ini juga mungkin ramai dalam kalangan ibu bapa kalau kita lihat melalui pembacaan di media sosial yang bercerita tentang bagaimana situasi mereka bekerja dari rumah dalam masa yang sama melihat progres anak-anak melalui proses PDPR. Apatah lagi bagi anak-anak yang mungkin berusia 5 ataupun 6 tahun kan yang belajar di sekolah tadika prasekolah ni, mungkin ada macam-macam reaksi telatan dan juga gelagat mereka. Tapi saya kira ini mungkin satu kenangan yang akan kita simpan dalam lipatan memori kita, yang mana kita akan ceritakan pula kepada anak cucu kita pada masa yang akan datang. Apapun situasi, jika anda merasa tertekan kesunyian, keseorangan, jangan simpan sendiri, Sugi. Cari individu yang anda percayai ataupun medium yang lebih sesuai untuk anda luahkan perasaan anda agar anda tidak merasa tertekan apabila anda di dalam pandemik ini. Okey. Seperti biasa, Sugi, setiap hari kami nak kongsikan kepada anda, walaupun telah anda saksikan di media-media, kami nak kongsikan kepada anda jumlah kes positif yang telah pun dilaporkan sehingga petang semalam. Dan seperti mana anda tahu, kes baru yang dilaporkan setakat semalam adalah 4,743 kes dengan bilangan kes kematian baru sebanyak 77 kes. Dan kalau kita lihat taburan kes mengikut setiap negeri, seperti biasa, Selangor masih lagi mencatatkan bilangan kes yang tertinggi, iaitu sebanyak 1,566 kes. Kalau kita ikut, kita lihat ringkasan kluster COVID-19 pula, Fiza. Selangor masih lagi nak kata juara, rasa serba salah pula. Tetapi Selangor mempunyai bilangan kluster yang tertinggi, iaitu sebanyak 7 kluster, diikuti dengan Kuala Lumpur sebanyak 4 kluster. Jadi ini usaha sama, semua pihak harus digiatkan untuk kita mengekang penularan wabak COVID-19 ini. Inilah orang kata patut SOP. Janganlah keluar kalau tak perlu. Sebab kadang-kadang saya tengok di media sosial ramai juga yang cakap macam, bosan nak duduk rumah nak keluar. Walaupun tak perlu nak pergi ke kedai, minimarket dan sebagainya beli aiskrim ke, tak payah. Kita kalau tak perlu, tidak perlu. Okey, kami juga nak kongsikan kepada anda tentang bahayanya kes sporadik. Itu yang saya katakan tadi. Kalau tak perlu, tak payah keluar. Ini kerana kes-kes sporadik ini merupakan kes-kes yang dikesan dalam komuniti yang tidak dapat dikaitkan dengan mana-mana kluster sedia ada. Dan bahayanya kes sporadik ini, yang mana kebanyakan kes sporadik tidak bergejala tetapi masih boleh menjangkiti sesiapa sahaja yang berada di sekeliling dan tidak mengamalkan SOP. Dan kalau kita lihat di sini, negeri tertinggi dengan kes sporadik ini 151,725 kes di Selangor. Dan kami juga nak kongsikan kepada anda sebenarnya banyak perkara-perkara yang kita harus ingat dan saling ingat mengingati, yang mana kita perlu terus mematuhi SOP walaupun telah mendapat suntikan vaksin COVID-19. Jangan pula ingat dah dapat suntikan tu suka-suka nak pergi mana-mana, tak ikut SOP kan? Fiza, vaksin tu hanya sebagai orang kata precaution. Kita masih lagi harus bersama-sama dalam membantu satu sama lain. Dan ini juga informasi yang dikongsikan oleh Jabatan Imigresen Malaysia, di mana prosedur terkini bagi warga negara Malaysia yang ingin keluar negara, ada beberapa syarat dan termanya, di mana yang tidak perlu memohon kelulusan adalah diplomat dan petugas di kedutaan Malaysia yang ingin bertugas di luar negara, termasuk tanggungan masing-masing. Pelajar
sedia ada atau yang ingin menyambung pengajian, pemegang PAS jangka panjang di luar negara yang bekerja dengan syarikat petroleum dan syarikat perkapalan dan perlu sign on ke atas kapal di luar negara, dan yang ingin mengiring pelajar untuk belajar di luar negara. Dan yang perlu memohon kelulusan pula, yang perlu memohon My Travel Pass adalah bagi mereka yang baru mendapat tawaran kerja, tawaran untuk belajar, yang pelajar yang ingin mengambil peperiksaan dan yang tidak dibenarkan keluar negara adalah untuk melancong bercuti lawatan biasa ke atas ahli keluarga. Dan anda bolehlah mendapat maklumat-maklumat ini secara atas talian melalui Jabatan Imigresen Negara. Jadi ingat, kalau nak bercuti, nak melancong dekat rumah anda. Ada dapur, ada bilik tidur, ada berbagai-bagai, ada taman. Itu yang kita boleh melancong buat masa sekarang. Bawa bertenang ya kawan-kawan. Masanya akan tiba. Sabar dulu. Okey. Saya kira kalau apa-apa pun mungkin ramai yang tak sabar nak jumpa ibu bapa kan di kampung dan sebagainya. Ada yang dah sampai setahun, 6 bulan, 3 bulan tak berkesempatan berjumpa dengan orang tua ataupun ahli keluarga tercinta. Jadi insya-Allah kalau sama-sama kita berjaya melandaikan lengkungan wabak COVID-19 ini, kita semua akan bergerak bebas seperti biasa. Okey, kita tinggalkan tentang COVID-19. Kami nak kongsikan kepada anda tentang hari ini, yang mana ini juga mungkin merupakan satu kelegaan bagi ibu bapa dan juga adik-adik yang telah pun mendapat keputusan SPM mereka pada minggu yang lalu. Dan kalau kita cakap tentang SPM ni kan Sugi, memang ia memang memberi satu tekanan yang besar jugalah. Terutama kita pun pernah bergelar pelajar. Apatah lagi bagi mereka yang bakal menduduki SPM, yang telah pun mengambil SPM. Yang mana SPM ni ramai yang mengatakan bahawa inilah penentu masa depan. Kalau kita gagal SPM, mungkin kita gagal dalam kehidupan. Tetapi ini yang kita nak betulkan pada hari ini, yang mana SPM ini sebenarnya bukan kalau anda tidak berjaya, bukan bermakna itu satu kegagalan untuk anda, tetapi sebenarnya ada banyak cara dan juga cabang untuk anda boleh terus berjaya dan berusaha untuk mencapai cita-cita anda. Betul tu Fiza. Saya kira SPM adalah titik permulaan, tapi sejak dari zaman sekolah lagi kita sentiasa mendengar orang kata SPM adalah amat penting. Kalau awak tak berjaya dalam SPM, awak tak boleh maju ke orang kata jurusan yang awak ingin belajar. Tapi secara peribadinya, saya pernah lihat kawan-kawan saya yang tidak mendapat keputusan yang cemerlang tetapi masih lagi berjaya hari ini dalam bidang dan jurusan dan profession mereka masing-masing. Saya kira berjaya dalam kehidupan itu lebih penting. Dan kalau kita lihat pula cabaran bagi anak-anak ataupun adik-adik yang menduduki peperiksaan SPM pada tahun yang lalu ini mungkin berbeza dengan kita. Berbeza dengan 10, 20 ataupun 30 tahun lalu kalau kita rasakan sukar zaman tu. Tapi dalam pembudayaan norma baharu, mereka yang terpaksa belajar secara PDPR dalam talian di rumah, yang mana cabaran mereka sangat besar. Jadi hari ini kami nak kongsikan kepada anda bersama dengan penonton-penonton, ibu-ibu dan juga bagi adik-adik yang bakal menduduki peperiksaan SPM, ini juga mungkin dapat membuka mata dan juga minda anda untuk anda membuat perancangan di masa hadapan. Yang mana kita nak kongsikan topik tentang SPM, penentu atau pengakhiran selepas anda mendapat keputusan baru-baru ini. Ya, jadi kalau anda di rumah, adik-adik ataupun ibu atau bapa ingin berkongsi pendapat anda, bolehlah terus ke laman Facebook WHI dan kongsikan pendapat anda. Yang ingin berkongsi keputusan anda pun tidak mengapa, terus kongsikan keputusan anda. Kami ingin sama-sama mengetahui apa pendapat anda berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Kita berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. She probably gives you butterflies. I hope you're happy, but not like how you were with me. I'm selfish, I know. I can't let you go. So find someone great, but don't find no one better. I hope you're happy. I wish you all the best. Really say you love her, baby, just not like you love me. And think of me fondly when your hands are on her. I hope you're happy, but don't be happier. It's everything you ever want. It's everything you ever need. And it's here right in front of you. This is where you want to be. It's everything you ever want. It's everything you ever need. And it's here right in front of you. This is where you want to be. You want me then, but easy come and easy go, and it wouldn't so
know. Anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. Baiklah, kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Seperti yang telah pun kita janjikan awal tadi, kita nak bercakap hari ini tentang SPM ini penentu ataupun pengakhiran, yang mana ramai orang yang berjaya, tapi dalam masa yang sama ada juga mungkin tidak mendapat keputusan yang cemerlang. Yang mana hari ini kita nak kongsikan bahawa bukan sahaja kita apa yang kita nak adalah package individu itu mendapat keputusan yang cemerlang, tetapi bagus akhlaknya, bagus moralnya, orang kata serba-serbi sempurna. Tetapi walaupun kadang-kadang ada dalam kalangan individu ini yang mungkin tidak mendapat keputusan yang cemerlang, tetapi mempunyai kesungguhan, kemahuan, boleh menjaga ibu bapa, akhlak yang tinggi dan sebagainya. Ini juga nak kita bincangkan bersama dengan ketiga-tiga tetamu kita di dalam talian hari ini. Kita bersama dengan adik Zulhadif bin Zakaria, salah seorang pelajar yang telah pun mendapat 11A SPM 2020 baru-baru ini. Tahniah adik Zulhadif. Apa khabar? Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. 11A, kakak ke makcik. Rasa macam wow, terror. Dia dah lama zaman sekolah kami. Tapi tahniah adik Zulhadil apa pun. Dan kita juga bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Fadzil Cik Din selaku pakar motivasi kita pada hari ini. Sihat dia, Profesor? Okey, mungkin Datuk kena unmute, Datuk. Unmute PC Datuk. Okey, sorry. okey, Terima bagus. kasih banyak. Terima kasih banyak. Sebab kalau dalam studio tak payah tekan-tekan tu semua. ini norma baru. Terakhir kita jumpa sebelum raya, Datuk, di studio. Ya, betul. Kita jumpa. Awak pun dah sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita juga bersama dengan Puan Nur Aniza binti Muhammad Yusof selaku pengarah bahagian ambilan dan pembangunan pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi. Sekali lagi kami nak ucapkan terima kasih kerana sudi bersama kami pada hari ini. Okey, sebagai membuka tirai perbincangan kita pada hari ini, sebelum kita nak tanya kepada adik-adik macam mana boleh dapat keputusan yang cemerlang ini, kita nak tanya dulu kepada Datuk Profesor. Kalau kita bercakap tentang SPM ini, permulaan atau penentuan, Datuk, saya kira ada ibu bapa yang gembira anak-anak mereka mendapat keputusan yang cemerlang. Tetapi dalam masa yang sama ada juga dalam kalangan adik-adik ini yang tidak bernasib baik, tidak mendapat keputusan yang begitu cemerlang, Datuk. Saya kira tidak adil kalau kita kata ia merupakan satu pengakhiran dalam hidup mereka. Tapi apa yang kita nak kongsikan, bagaimana sebenarnya kita mengambil bagi mereka yang cemerlang dah tahu dah nak pergi mana, tetapi bagi yang kurang bernasib baik ini, bagaimana mereka menjadikan ini sebagai satu titik permulaan untuk mencari kehidupan yang lebih baik selepas ini, Datuk. Terima kasih Fiza dan Sanggita. Okey, ada beberapa perkara yang kita kena faham sebagai ibu bapa. Ini adalah kehidupan. Semua manusia hadir pun akan melalui satu kehidupan. Dia baru saja habis pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah pendidikan yang paling asas. Jadi sama ada ianya penentu ataupun akhir. Akhirnya begitulah. Dia akhir pada keputusan baru-baru ni. Okey, ada yang dapat 11A, 10A, tak ada A pun tak apa. Okey. Jadi itu adalah pengakhiran, betul. Satu pengakhiran untuk pendidikan menengah. Alright? Sebab apa? Sebab kita perlu ada indikator untuk nak mengukur keupayaan kita. Macam Hadif, dia dah dapat skrip 11A. Dia tahu dia punya prestasi. Anak saya mungkin dapat 9A. Dia dah tahu. Anak saudara dapat 6A. Saya dulu dapat 3A. Jadi kita tahu setakat mana kita punya prestasi dan sebagainya. Kan? Itu satu perkara yang sangat penting yang semua ibu bapa kena tahu. Tetapi itu bukanlah segala-galanya. Walaupun dia tak ada A langsung, dunia belum kiamat lagi. Okay? Ada banyak sebenarnya ruang-ruang dan peluang-peluang. Sebab lepas ni Hadif dan pelajar-pelajar lain dia akan masuk alam pendidikan tinggi. Okay, selama kalau dia orang ni SPM dia kena ambil asasi. Kalau dia ambil teknik, diploma 3 tahun, kemudian bachelor lagi 3 tahun, 6 tahun lah lebih kurang. Jadi dalam 5-6 tahun nanti dia akan belajar untuk nak melengkapkan diri dia masuk di dalam alam yang ketiga pula, iaitu alam kerjaya. Kan? Jadi perkara yang pertama ibu bapa kena faham bahawa ianya adalah merupakan satu proses. Okay? Kita perlukan keputusan. Sebab itu daripada awal saya suka cakap kepada ibu bapa, you boleh letak ni target. Bapa Hadif boleh meletakkan target untuk dapat 11A dan sebagainya. Boleh. Tetapi kita kena realistik.
Ibu bapa kena tahu sebab anak-anak kita macam Hadim ni dia ada banyak cabaran kan. Dia ada PDPR, dia ada peperiksaan ditunda-tunda dan sebagainya. Jadi biarlah kita realistik lah. Kalau Hadim tak dapat 11A, kalau dapat 10A pun apa salahnya? Itu permulaannya. Okey, baik. Saya suka apa yang Prof Datuk kongsikan yang pendidikan di peringkat sekolah adalah pendidikan asas kita. Jadi janganlah kita terlalu orang kata stres berkata yang itu tidak, kalau tak cemerlang itulah pengakhirannya. Terutama ibu bapa lah perlu memberi sokongan dan sebagainya. Baik, kita nak tanya kepada adik Hadif pula yang mendapat 11A+. Okey, adik Hadif, saya pasti sudah mempunyai orang kata idea lah nak meneruskan pelajaran dalam bidang apa. Tapi nak tahu dahulu sepanjang PKP pastinya ada pelbagai cabaran dalam meneruskan pengajian pendidikan kan, secara PDPR dan sebagainya. Jadi apa antara cabaran bagi adik sendiri dan apa antara inisiatif yang adik ambil sehingga boleh mendapat 11A+? Wow. Okay, terima kasih untuk Cik Sugita dan juga Cik Fizan. Jadi dalam saya mendepani dalam dua fasa PKP, daripada PKP 1 ke PKP 2 sebelum SPM tu, memang banyak cabaran yang saya hadapi. Tapi dalam masa yang sama, bukan saya seorang je ada hadapi cabaran ni, semua orang ada cabaran yang berbeza. Mungkin ada orang cabaran dari segi keluarga, ada cabaran dari segi internet, ada cabaran mungkin dari segi distraction ataupun gangguan luar yang menyebabkan seseorang itu tak boleh nak fokus dalam kelas. Betul. Jadi tujuannya untuk diri saya sendirilah. Saya rasa cabaran terbesar buat saya ialah untuk saya faham satu-satu topik tu dalam keadaan tak ada cikgu depan mata kita. Sepanjang daripada Form 1 sampailah ke Form 4, kita memang dah terbiasa dengan belajar dalam keadaan cikgu ada kat depan, cikgu ajar pakai whiteboard, cikgu tunjuk apa semua. Jadi cara tersebut lebih mudah untuk dipahami berbanding dengan situasi baru yang perlu kami semua adapt. Okey, situasi baru yang kami perlu adapt ni memang sukarlah. Sejujurnya memang sukar. Waktu awal memang banyak betul luahan daripada kawan-kawan saya sendiri. Tapi kita tak boleh nak merungut sampai ke sudah. Kita kena ambil positif daripada apa yang berlaku tersebut supaya nak elakkan diri kita sendiri daripada dijangkiti COVID-19. Sebab penyakit ni bukanlah benda yang boleh kita buat main-mainkan. Jadi kalau kerajaan tak ambil tindakan dengan menutup sekolah, akhirnya mungkin ramai orang yang tak boleh nak jawab SPM, ramai orang yang akan dijangkiti COVID-19. Jadi daripada cabaran yang saya hadapi ni, apa yang perlu kita buat untuk atasi, kita kena minta pertolongan dengan orang sekeliling kita. Iaitu, bila kita ada kat rumah, kita ada ibu bapa kita, kita ada adik-adik kita. Jadi contohnya lah, kalau kita katalah tertidur waktu kelas, apa kata kita minta ibu bapa kita tolong kejutkan. Jangan malu bertanya dan juga meminta pertolongan orang lain. Baik. Kiranya Hadif berjaya mendepani cabaran tapi kita kena akur juga. Tak semua orang bertuah. Ada orang yang ada fasiliti yang lengkap di rumah dengan internet yang laju, komputer yang selesa dan sebagainya, tetapi ada juga dalam kalangan mereka yang belajar ketika ini dalam serba kekurangan tetapi mereka juga berjaya. Ini kita nak tanyakan soalan ini kepada Puan Nur Aniza pula. Puan Nur Aniza, kebiasaannya selepas SPM ini mungkin juga kadang-kadang menjadi satu banyak orang kata perbualan dalam kalangan ibu bapa yang mana kadang-kadang bila dah lepas dapat keputusan SPM tu, bila depan tak ada you, tak nak bagi anak masuk. Walaupun kadang-kadang keputusan anak tu taklah begitu cantik ataupun cemerlang disebabkan oleh depan tu tak ada you. Nak suruh anak-anak masuk you juga. Kalau depan tu K ke G ke, tak nak bagi anak masuk. Dan ini macam mana kita nak mengubah persepsi ibu bapa ini bahawa sebenarnya TVET ataupun kemahiran ini juga dapat sebenarnya merancang ataupun dapat menyokong bagaimana anak-anak ini boleh berjaya di masa akan datang. Puan Nur Aniza. Boleh unmute Puan Aniza? Masih belum dengar suaranya tu.
Okey, kita akan bersama dengan Puan Aniza sebentar lagi. Prof Datuk, mungkin Prof Datuk boleh kongsikan juga. Kalau kita bercakap tentang kejayaan ini, kita bersyukur apabila anak kita ini berjaya mendapat keputusan yang cemerlang. Tetapi kalau anak kita tidak mendapat keputusan cemerlang pula, Datuk, satu sudut dan sisi pandang lain yang kita perlu tengok pada anak-anak ni. Kita tak nak anak-anak kita ini cemerlang tetapi tidak seimbang dengan perlakuan, tingkah lakunya. Betul. Tetapi kadang-kadang ada anak-anak ini tak dapat keputusan yang cemerlang tetapi kerana mereka tak sempat nak belajar, membantu ibu di rumah, ayah, ada juga yang tidak berpeluang untuk membuat ulang kaji dan sebagainya. Bagaimana kita nak lihat bahawa kejayaan ini bukan semata-mata pendidikan tetapi juga bagaimana dari sudut moral dan akhlaknya itu juga, Prof Datuk boleh kongsikan. Okey, memang di dalam sistem pendidikan kita kan, sistem pendidikan kita nak melahirkan orang yang macam Hadif, bukan setakat akademiknya bagus, kita nak juga akhlak dia bagus. Sebab itu pendidikan kita memberi fokus kepada jasmani, rohani, emosi dan juga intelek. Jadi itulah 3-4 faktor ni adalah merupakan penekanan kepada ibu bapa, guru-guru dan juga kepada ibu bapa. Cuma dalam keadaan PDPR ni kita terpaksa menerima hakikat bahawa macam Hadif katalah dia ada banyak cabaran kan. Tetapi Hadif ni memang budak yang pandai. Budak lelaki kalau dapat 11A dia memang top 1% lah. Top 0.1% sebenarnya. Dia Hadif dia boleh pergi mana-mana saja dia boleh pergi dan dia akan berjaya, tak ada masalah. Itu saya jamin. Coba balik kepada soalan tadi, dua akademik dan akhlak adalah merupakan dua perkara yang mesti dibalance. Dan alhamdulillah dasar pendidikan kita daripada pendidikan sekolah sehinggalah kepada pendidikan pengajian tinggi, nanti Hadif masuk universiti, kita pun menekankan tentang dua perkara itu. Double A daripada A+A, iaitu akhlak dan akademik. Kita nak apabila Hadif keluar nanti, apabila dia masuk di dalam alam kerjaya, dia akan menjadi tokoh-tokoh yang bagus. Menjadi orang-orang yang hebatlah, macam Fina, macam Sagita dekat depan tu, macam kita punya ketua pengarah pendidikan, ketua pengarah kesihatan kita yang bagus-bagus kan. Yang ada akademiknya bagus, akhlaknya bagus. Itu yang kita nak lahirkan. Okey Hadif bakal ni pengarah kesihatan nanti. Amin. Yang nak jaga. Yes, ketua pengarah kesihatan. 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Amin, amin. Puan Aniza, kalau boleh kita berbalik kepada soalan tadi itu, bagaimana kita nak mengubah persepsi masyarakat ibu bapa ni, kadang-kadang keputusan anak kurang dari cantik, segi akademiknya, tapi mereka tak nak pula nak bagi anak-anak ini belajar dari sudut kemahiran dan sebagainya. Masih lagi tak dengar soalannya tu? Okey, baik. Tidak mengapa, Puan Aniza. Kita ada satu VT yang mungkin boleh memberi inspirasi lah ya, Fiza, kepada penonton di rumah. Kalau adik-adik di rumah tengah menonton, jangan ketinggalan. VT ini pasti boleh memberikan anda motivasi. Jadi jom kita saksikan VT ini dahulu. Seringkali kita dengar ungkapan gagal sekali bukan bermakna gagal buat selama-lamanya. Ini kerana kadang-kala setiap kejayaan seseorang individu itu mungkin bermula dengan sebuah episod kegagalan. Begitulah kisah yang dialami oleh Muhammad Nur Haziq Muhammad Hanafiah, 30 tahun, yang berasal dari Keramat Kuala Lumpur. Perjalanan hidup Haziq bukannya mudah. Saya SPM pada tahun 2008. Pada tahun 2008, SPM saya kurang memerangsangkan lah. Untuk dibandingkan dengan adik-adik saya yang semua alhamdulillah berjaya melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat universiti. Tapi dengan result yang saya ada, saya agak kecewa dan saya agak down lah masa keadaan tersebut. And then saya tekad untuk diri saya untuk berubah, untuk melakukan sesuatu, untuk tidak pandang ke belakang, untuk terus sambung belajar dalam bidang yang saya minat lah. Berbekalkan keyakinan dan dorongan dari orang sekeliling, Haziq bangkit dari kegagalan setelah tidak mendapat keputusan yang baik dalam Sidul Pelajaran Malaysia SPM. Dia memulakan langkahnya dengan menyambung pelajaran di sebuah kolej komuniti sehingga mampu melanjutkan pengajiannya ke peringkat ijazah sarjana. Saya mula step by step lah. Permulaan saya letakkan benchmark saya kolej komuniti sebagai satu benchmark yang tinggi lah untuk saya dapat melanjutkan pelajaran saya, untuk batu loncatan untuk saya terus maju ke hadapan lah,
untuk tidak pandang ke belakang. College community ni bukanlah seperti yang orang selalu sebut tempat budak-budak yang tak berjaya, yang tak ada masa depan. Dia memberi kita cabang yang luas untuk kita buka mata, untuk kita pergi lebih jauh dalam bidang apa yang kita minat. Selepas itu, kejayaan demi kejayaan telah dia kecapi sehingga kini telah mempunyai kerjaya sebagai pengarah seni workshop. Menurut Haziq, keputusan SPM bukanlah pengakhiran yang muktamad. Pada adik-adik lepas SPM, walaupun apa result yang anda dapat, walaupun apa keputusan yang anda dapat, berjaya ataupun tidak, gagal ataupun berjaya, jangan toleh ke belakang, teruskan bertindak untuk mencorak anda punya masa depan yang cemerlang. Justru dapat kita lihat, gagal dalam SPM bukannya bermaksud gelap masa hadapan. Stigma ini perlu diubah kerana pelajar yang tidak bernasib baik dalam pelajaran perlu diberikan galakan dan harapan agar mampu untuk terus bangkit dari kegagalan. Dengan kesungguhan, Fiza, apa pun boleh kita capai sebenarnya. Kalau kita lihat secara global pun, Steve Jobs, Bill Gates sebagainya, mereka pun pernah menjadi dropout. Tetapi pilihan di tangan masing-masing. Dan kita mungkin nak tanya adik Hadif lah. Adik Hadif, sekarang setelah mendapat 11A+ ni, apa antara perancangan nak menyambung pelajaran dalam bidang apa? Jurusan apa? Adik Hadif pun kena unmute. Okey, jadi insya-Allah kalau ada rezeki saya bercadang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang ekonomi di salah satu universiti terbaik di luar negara. Anda beasiswa seperti Khazanah, seperti Bank Negara, Petronas dan sebagainya, insya-Allah. Wow. Okey, baik. Seronok kan segi inilah kelebihan adik-adik yang memang dah ada perancangan dengan keputusan cemerlang ni. Jadi sebelum SPM mereka dah tahu dah sebenarnya ke mana mereka nak pergi, dan sebab itulah mereka juga akan belajar bersungguh-sungguh bagi memastikan apa yang mereka ingini ini dapat tercapai. Ya, betul. Tetapi bagi mereka yang tidak mempunyai perancangan seperti yang Fiza, kalau adik Hadif dah tahu apa jurusan yang ingin diambil, mungkin kita boleh berbalik pada Puan Niza dengan soalan yang Fiza tujukan tadi. Bagaimana kita boleh mengubah stigma dalam masyarakat ataupun dalam kalangan ibu bapa sendiri kalau anak-anak tidak mendapat keputusan akademik yang cemerlang, masih ada lagi kemahiran pelbagai bidang yang boleh mereka terajui. Mungkin Puan boleh kongsikan. Boleh. Assalamualaikum. Boleh dengar dah sikit, Fiza? Ya, boleh. Silakan Puan Niza. Alhamdulillah. Ya Allah, kita dengan teknologi yang sekarang ni kan, dia masa kita set up tadi, dia jalan kan. Inilah cabarannya. Okey. Pertama saya ingin mengucapkan tahniahlah kepada adik Zulhadif ni 11A bukan mudah ya nak mendapat 11A dengan cabaran-cabaran untuk mendapatkan SPM. Jadi juga saya mengucapkan berbanyak-banyak tahniah kepada semua pelajar-pelajar yang telah menduduki SPM pada tahun 2021 yang untuk SPM 2020 yang baru-baru ini. Panggil getir, cancel, ditunda dan sebagainya. Dan dari sekarang ni semua orang dah dapat keputusan. Dan keputusan itu masing-masing punya adalah orang kata apa, mengikut kepada keupayaan masing-masing. Ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Tetapi itu bukanlah macam kata Prof tadi, bukanlah satu penamat ataupun full stop dekat situ. Apa yang pentingnya ialah apa yang kita perlu buat dengan keputusan yang kita dapat tu tadi kan. Jadi macam Zulhadif dia kata dia nak pergi melanjutkan pengajian ke overseas misalnya. Tapi kita juga di Malaysia ini kita tidak kurang ya dengan kita punya institusi pengajian tinggi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi kita. Contohnya Politeknik, saya di bahagian ambilan dan pembangunan pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Kita melihat kepada pembangunan pelajar di Politeknik dan di College Community. Okey, walaupun kita kata kita start dengan sijil, tetapi dia mempunyai peluang-peluang untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. No doubt untuk Politeknik dan College Community ini kita lebih mengutamakan kepada pelajar-pelajar yang lebih cenderung kepada praktikal.
Jadi kalau misalnya minat mereka kepada praktikal, kepada hands-on, di sini kita mengalu-alukan pelajar-pelajar untuk masuk ke politeknik dan college community kita. Itu kalau misalnya kita tunjuk dekat situ, itu dosa among our contoh kita punya pelajar-pelajar, graduan-graduan kita yang telah berjaya. Jadi job creator, tidak kurang tidak calang-calang dapat 70,000 satu bulan. Macam tu. Jadi begitulah dia tidak keputusan tu tidak menentukan you punya penamat tetapi apa yang kita buat seterusnya. Jadi saya harap pelajar-pelajar lepas ini tengok kepada minat masing-masing, kemudian cari di mana laluan-laluan atau peluang-peluang dan peluang-peluang yang kita dah sediakan di politeknik dan di college community. Okey. Puan Aniza, mungkin bila pelajar-pelajar ataupun ibu bapa menonton ketika ini kan, mereka nak tahu, mereka bayangkan kalau masuk universiti ataupun college community dan sebagainya, keputusan tu mesti kena yang okey. Tapi macam mana pula contohnya kalau saya ada keputusan yang gagal, ada 3 mata pelajaran saja yang lulus, adakah saya berpeluang untuk belajar dari sudut kemahiran melalui sijil-sijil? Sebab kadang-kadang kita takut sebab tak layak dan sebagainya. Kalau boleh Puan Aniza kongsikan. Okey, boleh saya terangkan sikit. Kita ada program yang kita panggilkan bridging program Yang ini untuk pelajar-pelajar yang khasnya yang telah menduduki SPM tetapi yang mungkin ialah dengan kekangan-kekangan yang kita pun tak tahu masing-masing punya dengan orang kata beban masing-masing, jadi dia tak lulus ke misalnya, tetapi dia telah menduduki SPM. Jadi pelajar-pelajar ini masih berpeluang untuk melanjutkan pengajian ke politeknik dan ke college community kita. Di college community misalnya, kita panggil program sijil college community tapi melalui program bridging. Jadi kita minta dia masuk program bridging 1 tahun, kemudian dia akan masuk ke sijil, program sijil penuh college community selama 4 semester. Jadi selepas dia keluar nanti dia akan dianugerahkan dengan sijil college community. Kemudian lepas daripada sijil college community tersebut, beliau ataupun pelajar ini masih lagi berpeluang untuk melanjutkan pengajian di program-program diploma di college community atau di politeknik. Kemudian lepas tu kalau misalnya dia kata dah penat dah. Kadang-kadang kan budak-budak sekarang ni kan dia cukup penat kan. Jadi bila dia penat, dia kata okay, I want to take a break. Okay, kerja dulu. Tak apa, kerja dulu. Sebab peluang masih ada lagi. Lepas tu dia nak sambung ke buat sarjana ke, macam yang kita tengok tadilah adik yang daripada college community tadi tu. Menyambung sehingga ke masters kan. Okey, baik. Pelbagai cabang sebenarnya ada. Yang penting kita harus rajin bertanya dan seperti yang Fiza katakan tadi, kita jangan buat andaian yang kalau saya gagal saya tidak boleh memasuki college community ataupun politeknik. Baik, kita nak tanya kepada Prof Datuk. Prof Datuk, kalau kita sebut perkataan cemerlang itu sendiri, ia adalah satu perkataan yang subjektif sebab bagi adik Hadif dan kita semua mungkin 11A+ adalah cemerlang. Cemerlang. Ya, sangat cemerlang. Tetapi bagi beberapa orang mungkin 5A adalah cemerlang, 2A adalah cemerlang mengikut kemampuan mereka sendiri dan mungkin ada dalam kalangan mereka yang ingin meneruskan pengajian dalam jurusan mungkin perubatan ataupun perundangan yang lebih orang kata profesional di tahap yang memerlukan keputusan banyak A lah orang kata, tapi tidak mendapat sebanyak A yang diperlukan dan mereka mungkin patah semangat. Tetapi Prof di sini mungkin boleh Prof berikan semangat kepada mereka di mana itu tidak bermakna anda tidak boleh meneruskan pengajian dalam jurusan yang anda inginkan. Mungkin anda harus berusaha lebih sedikit. Kalau sebelum ni berusaha 5 kali ganda, selepas ni 10 kali ganda. Jadi mungkin Prof boleh memberikan sedikit orang kata bagaimana boleh mereka mengubah mindset mereka ni. Prof, kena boleh? Prof, kita unmute boleh? Prof, minta maaf. Kita unmute. Gitulah Prof ya. Okey. Tadi takut tercakap tersedak dan sebagainya. Okey, soalan Sanggita sangat bagus. Okey, kepada mereka cemerlang tu betul. Cemerlang bukan ada pada grade. Cemerlang grade yang dapat macam Hadif dapat, dia memanglah bagus. Sebab apa? Dia sebelum ni pun 3 4 pun dia dah bagus. Dia dah ada dia sebelum dia dapat 11A dia dah 11A dah. Ataupun dia 9A. Jadi dapat 11A itu okey, alhamdulillah.
Fiza, bagus. Ada pelajar sebelum tingkatan 4 tu, dia tak ada A langsung. Tiba-tiba dia dapat 3A, 4A. Dia pun bagus. Jadi cemerlang mengikut kasut masing-masing. Okey? Cemerlang mengikut kepada kaki dan langkah masing-masing. Jadi dalam konteks ini, saya nak bawa kepada anak-anak pelajar ni supaya fokus kepada diri. Okey, Hadif pun fokus kepada diri. Jangan terlalu seronok Hadif, sebelah A. Oh, jalan mana-mana aku sebelah A, sebelah A. Engkau langgar tiang susah. Okey, jadi nanti kalau langgar tiang, duduk dekat rumah sebulan susah. Jadi nak buat ekonomi itu mesti bagus. Bermakna kawal diri. Macam Hadif dia dah kawal diri dah. Dia seorang yang kita dalam psikologi kita panggil locus kawalan dalaman. Okey, internal locus of control. Itu yang kita nak. Pelajar-pelajar jangan lagi mengharapkan kepada ibu bapa. Okey, belajar untuk nak berdikari. Tanya kepada diri macam Niza kata tadi, apakah mahuan anda? Okey, kemudian cek tengok apa kecenderungan, minat, nilai anda. Balik kepada diri kan. Jadi gerakkan diri. Apa yang potensi yang ada. Alright, sebab apa di luar sana ada banyak peluang, peluang untuk budak yang dapat 11A, yang dapat 10A, 9A, tak ada A pun ada peluang dekat situ. Okey, tetapi kalau kita ni yang tak ada A nak masuk kursus yang perlu 11A, memang kita kenalah perlahan-lahan meningkatkan kita punya prestasi kita. Di sini yang lokus kawalan tu kena ada. Saya nak bagi satu contoh, seorang pelajar yang sekarang ni hebat. Okey, saya kongsi sebab isteri saya kaunselor kepada dia dekat sekolah menengah dulu. Dia tingkatan 3, dia dah tahu dah bahawa dia punya akademik dia tak sehebat macam Hadif 11A. Dia boleh lulus tetapi lulus takat biasa saja. Macam yang tadi tu yang macam video klip cerita tu kan. Ni yang hebat tu sebab dia punya lokus kawalan tu dah ada. Daripada tingkatan 3 dia dah tahu apa yang dia nak. Alright? Jadi pelajar-pelajar ni yang tingkatan 5 sekarang ni yang macam Hadif ni kena cepat sedar bahawa apa yang dia nak. Balik kepada pelajar tadi tu, tingkatan 3 dia dah tahu apa yang dia nak. Dia kata akademik dia akan cuba, tetapi dia dah mula dengan pemotoran dan sebagainya. Hari ini dia menjadi juara dunia, Syarifuddin tu. Seorang anak yang daripada tingkatan 3 dia akademik dia cukup makan. Dia takkan pergi ke mana. Tetapi kerana lokus kawalan dalaman dia tu, dia praktis. Hari ini juara dunia. Okey. Okey. Saya kira itu satu kesimpulan yang cukup lengkap daripada Prof Datuk sendiri. Seringkasnya daripada Puan Aniza, kalau boleh kita nak simpulkan tentang topik kita pada hari ini dengan ringkasnya. Silakan Puan Aniza. Seperti yang Datuk Prof cakap ya, kita kena menggerakkan dan kita kena tahu apa yang kita nak. Rajin-rajinlah kita melihat kepada Google. Sekarang ni banyak kan, Mr. Google semua ada tanya Mr. Google. Cari dalam kita punya website. Kalau boleh saya nak sharekan, cari di www.ambilan.mypolicc.edu.my. Di situ semua information ataupun semua informasi maklumat tentang politeknik dan college community dan semua program yang ada ditawarkan ada di dalam tu. Untuk makluman semua, kita ada 104 college community, 36 politeknik di seluruh Malaysia. So kalau misalnya nak dekat rumah pun boleh sebenarnya, kan? Jadi cari program apa yang ada. Jadi kita tengok apa yang ada program-program tu di mana. Kemudian baru kita tengok apakah prospek kerja ada dalam di situ. Tapi untuk makluman semua, kita di Politeknik dan College Community, kita punya kita panggil boleh pasaran graduan untuk mendapatkan kerja. Untuk tahun lepas kita ada sebanyak untuk College Community ada sebanyak 94.2%. Dan politeknik 91%. Maksudnya kalau 100 yang keluar, 91 orang from politeknik dapat kerja ataupun bekerja. Okey, untuk college community daripada 194 bekerja ataupun mempunyai pekerjaan. Jadi kita maksudnya tidaklah tamangat macam kita punya tajuk hari ni doesn't end here but life goes on, dan semua kita yang sekarang ni kena tengok apa yang kita perlukan. Juga satu lagi saya ingin tolongkan bahawa semua program-program kita di politeknik dan di college community semuanya diakreditasikan oleh MPA. Jadi kesinambungan itu semua.
daripada sijil, nak buat diploma, nak buat sarjana. Jadi sebab adanya akreditasi tersebut, maka memudahkan pelajar-pelajar bergerak daripada satu level ke satu level yang lain. Baiklah. Terima kasih banyak-banyak Puan Aniza. Kita dah kesuntukan masa tu. Tapi kalau boleh kita dengarkan sikit je Adik Hadif pesanan untuk kawan-kawan yang bakal menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Jadi pesanan saya untuk semua bakal calon yang akan mengambil SPM pada tahun ini dan tahun-tahun seterusnya, tolong jangan putus asa. Jangan cepat putus asa walaupun kita berada di rumah. Selagi mana kita ada orang sekeliling kita, kawan-kawan kita, guru-guru kita dan keluarga kita, cari inisiatif yang boleh kita buat untuk kita kekal fokus dalam kelas. Sebab sampai bila kita nak merumut, sampai bila kita nak asyik mengadu je kenapa sampai bila kita nak ada dalam kelas online ni. Dalam keadaan sekarang pandemik yang baru ni, kita kena juga ada dalam situasi ni. Kita kena juga hadap dengan situasi ni walau apa pun cabaran yang ada. Baik, terima kasih Adik Hadif. Kesungguhan itu adalah penting. Jangan berputus asa dan seperti Puan Aniza kata, life goes on. Dan seperti Prof. Datuk katakan, inner locus of control, locus kawalan dalaman kita. Baik, terima kasih kami nak ucapkan kepada ketiga tetamu kita pada hari ini atas perkongsian. Terima kasih dan tahniah sekali lagi Adik Hadif. Jaga diri kesemuanya. Kita nak berehat dahulu seketika, Sugi. Mungkin kita simpulkan di hujung nanti tentang topik kita pada hari ini. Tapi sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Syafiq Farhain. Jangan mana-mana. Wanita hari ini. Dengarkan sayang, lagu ini untukmu. Selalu terlintas rasa rindu padamu. Menunggu awan bawa rasaku, gelap malam menjawabmu. Bintang temani mimpi hatiku. Sesungguhnya aku mencintaimu, di jantung terbingkai indah namamu. Sampai ujungnya akan ku tunggu, takkan lekang oleh waktu. Aku tak sanggup hidup tanpamu, tertutupnya langit terus menunggu. Usah kau bimbang, jangan kau ragu, kau bidadari syurgaku. Dengarkan sayang, lagu ini untukmu. Selalu terlintas rasa rindu padamu. Menunggu awan bawa rasaku, gelap malam menjawabmu. Kau Bidadari, persembahan daripada Syafiq Farhain. Kalau kita tengok Sugi lagu tu dah dengar pun mesti ramai yang rasa macam terbuai-buai dengan liriknya yang mendayu dan suara Syafiq Farhain yang memang sangat-sangat sedap lah. Apa khabar Syafiq dalam talian? Alhamdulillah sihat. Okey. Apa khabar dekat sana? Sihat Syafiq, sihat. Okey, baik Syafiq, lagu ni masih lagi baru seminggu dikeluarkan di platform YouTube. Dan mungkin sebelum kita nak tanya mengenai lagu itu, nak tanya siapakah Bidadari itu? Soalan kami sama. Okey, ini bukan klise nanti cakap saya klise lah tu. Okey, bila saya nyanyi lagu ni, saya just terbayangkan mak saya, seriously. Itu je. Dan itu je yang membuatkan saya boleh hayati lagu tu. Selain mak, siapa lagi? Selain mak, setakat ni belum ada lagi. Okey, kita usik-usik je. Kalau kita lihat lagu Kau Bidadari ini hasil gubahan daripada Asfan Shah dan juga Ahmad Fetri Yahya. Kalau kita lihat ini juga merupakan single ke-8 daripada Syafiq. Tapi mesti ada ke-6 daripada Syafiq dan mungkin Syafiq mungkin ada sesuatu yang Syafiq nak kongsikan melalui kelainan daripada single Kau Bidadari ini. Okey, apa yang saya boleh kata pada saya, ini sesuatu yang baru jugalah. Genre lagu ni memang pada saya baru jugalah bagi saya. Maknanya benda ni saya baru nak belajar lagi lah kan. Sebab sebelum ni saya suka nyanyi style yang memang keras sikit lah. Tak adalah macam lembut sangat, mendayu-dayu macam ni sangat, tak adalah. Dia just
yang senang orang ramai nyanyi. Kalau yang ini pada saya susah sikit lah kan. So, sesuatu yang baru jugalah dari segi penggunaan suara dia tu. Okey. Dan kalau kita lihat music videonya Syafiq, memang ada jalan cerita lah, kita nampak lah kan kalau kita tonton dari awal sehingga ke akhirnya. Adakah ini idea Syafiq sendiri ataupun siapa yang menyumbang pada idea jalan cerita music videonya? Okey, idea untuk pembikinan music video ni idea ramai-ramai. Masing-masing ada curah idea lah. Kan? Masing-masing ada jalan cerita masing-masing. Kemudian kita combine, inilah jadi dia. Kalau kita... Patutnya ini, apa tu? Silakan Syafiq. Jadi kalau ikut ini ni orang kata memang the last lah. The last dan juga ad hoc. Ad hoc sebenarnya. Kalau ikut lain tapi sebab kekangan kita. So, yang mana jadi tu itulah dia. Okey. Jadi Syafiq, kalau kita lihat lagu ini dikeluarkan dalam tempoh PKP 3.0 kan? Jadi dari segi rangka promosinya, apa perancangan yang dirancangkan oleh Syafiq dan juga pihak pengurusan sendiri? Macam mana tu? Okey, buat masa sekarang ni kita tak boleh nak keluar sana sini kan. So apa yang mampu is macam inilah kita dengan stesen TV secara online, media sosial dan juga radio. Kalau sebelum ni berbeza. Kalau sebelum ni kita boleh ke hulu ke hilir, promo sana promo sini kan. So maknanya pendedahan tu lebih lah untuk lagu ni. So buat masa sekarang ni ini je lah yang mampu. Okey. Baik Syafiq, tapi pastinya orang kata lagu ni diterima oleh peminat-peminat Syafiq. Kalau kita lihat di YouTube pun ramai dah memberikan sokongan mereka. Jadi apa antara orang kata harapan Syafiq lah buat lagu ini dan lagu-lagu seterusnya yang akan dikeluarkan oleh Syafiq sendiri? Okey, memandangkan saya dah lama tak ada keluar lagu, 2 tahun tak ada keluar lagu. So dengan lagu ni saya harap peminat-peminat ataupun pendengar kat luar sana masih lagi tahu yang saya masih lagi dalam industri. And then untuk lagu ini saya harap semoga lagu ni mendapat sambutan daripada semua dan semoga lagu ini juga orang kata boleh jadi nilai evergreen lah. Itulah harapan saya. InsyaAllah. Kalau ada baik-baik liriknya Sugi, aku tak sanggup hidup tanpamu. Tertutupnya langit terus menunggu. Usah kau bimbang, jangan kau ragu. Kau bidadari syurgaku. Sampai hujungnya akan kutunggu. Takkan lekang oleh waktu. Takkan lekang oleh waktu ni. Jadi Instagram dan media sosial Syafiq. Kalau mereka yang terus tertunggu-tunggu nak tahu perkembangan terkini Syafiq. InsyaAllah. Apa dia? Instagram. Instagramnya. Instagram. Instagram Syafiq. Okey, Instagram saya macam ni. Kepada sesiapa yang nak tahu perkembangan saya, boleh follow saya dekat Instagram Syafiq Farhan dan juga di Facebook dan mana-mana media sosial yang saya join. Dan insyaAllah lepas ni saya nak buat YouTube. So boleh cek, nanti saya akan update dekat saya punya IG. Dan yes, itu. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Syafiq dan selamat maju jaya. Jaga diri Syafiq. InsyaAllah. Okey. Jangan lupa dengarkan lagu Bidadariku di platform-platform yang telah pun dikongsikan oleh Syafiq tadi. Dan kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami dan sebelum kami mengundur diri, ada sesuatu yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Orang kata kalau single ni Fiza, jangan lama-lama. Macam Andy lah, si jejaka tampan, berkerjaya tapi masih single. Dah tiba masa nak kahwin tapi siapa pula calonnya ya? Berjaya ke tak Andy nak cari calon isteri? Nantikan drama terbaru di slot Diandra, Single Terlalu Lama. Lakonan hebat Ungku Ismail, Julia Farhana, Riz Amin, Anas Rizwan dan ramai lagi bermula 23 Jun ini setiap hari Isnin hingga Khamis 8.30 malam hanya di TV9. Okey, baiklah, nampaknya kita dah pun sampai di penghujung siaran untuk hari ini dan kami harapkan sebenarnya topik yang kami bawakan kepada anda hari ini walaupun dalam masa yang singkat
sedikit sebanyak dapat memberi inspirasi, idea, membuka mata dan juga minda kita semua tentang SPM ini bukan satu pengakhiran, tetapi macam Datuk kata tadilah, pengakhiran untuk sekolah menengah, tapi permulaan untuk sesuatu yang baharu. Dan buat ibu bapa juga kan, kalau anak anda cemerlang, anda perlu, anda boleh dan cheer mereka. Tetapi kalau mungkin anak-anak anda ini tidak begitu cemerlang dalam akademiknya, jangan juga sia-siakan mereka, terus beri sokongan moral dan cari apakah ruang yang terbaik untuk mereka meneruskan pelajaran mereka ataupun belajar dalam bidang kemahiran yang insya-Allah dapat menjamin masa depan mereka. Kesimpulan yang terbaik. Okey, baik Fiza, dan esok WHR akan kembali dengan satu lagi topik yang harus dipandang serius, iaitu penderaan dan keganasan rumah tangga. Sejak PKP lalu, kita pun sedia maklum yang kes penderaan dan keganasan rumah tangga semakin meningkat. Esok kami nak bawa kupasannya bersama dengan anda di Wanita Hari ini. Kalau anda ada sebarang komen ataupun apa saja, terus kongsikan bersama dengan kami. Bagi pihak penerbit kita hari ini, Nur Asliza Asikin dan juga seluruh kru teknikal, nak mengucapkan kepada anda terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama kami. Jumpa lagi, jaga diri. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Pujeri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya.